أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pada pagi Jumaat, ataupun kita panggil Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Alhamdulillah, hari ini hari bulan 1 jatuh pada hari Jumaat, yang kena mana kita panggil tahun baru. Tapi tahun baru di dalam Masihi, bukan Hijri. Yang Hijri kita dah lepas dah bulan Maulud. Hijri tu lepas dah. Bulan Muharram kita dah lepas. Jadi yang ni dipanggil tahun baru Masihi. Baik. InsyaAllah tuan-tuan perempuan, insyaAllah hari Jumaat ni kita niat pasang pada niat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan amalan ibadat kita. Allah Ta'ala tambahkan amalan kebajikan kita. Lebih-lebih lagi kita ni semakin lama semakin naik, semakin bertambah umur. Bila bertambah umur, biarlah bertambah amalan ibadat kita, biarlah bertambah amalan kebajikan kita, terutamanya kita ni sebagai penuntut ilmu. Biarlah kita pasang dalam hati kita, kita niat aku belajar ni sampailah ke liang lahat. Habis itu InsyaAllah pagi ni kita akan sambung lagi perbahasan kitab kita dalam kitab Jawi pada muka surat 13. Ini kita akan perbahaskan bab yang baru, iaitu huraian kelima di dalam kitab Risalatul Misbah Al-Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan mulakan kitab Jawi pada muka surat 13.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Asal ilmu usuluddin. Jadi ini huraian kelima. Jadi kita dah masuk bab yang baru. Yang bab yang terdahulu kita dah hurai dah. Huraian yang pertama pada menyatakan agama. Yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Yang keempat pada menyatakan hukum akal. Yang kelima ni pada menyatakan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Jadi ilmu usuluddin ni, usuluddin tu dipanggil jamak, dipanggil plural. Usul tu asal di mufrad dia, singular dia kita panggil aslun. Asluddin. Asal agama. Kalau usul asal bagi agama. Banyak. Usul panggil jamak dia panggil Kalau satu dia panggil asal. Aslun. Alif, shad, lam. Kalau usul itu banyak. Itu banyak asal. Kita panggil usul ni, kalau asal makna usul ni dia panggil asas ataupun kita panggil tunjang. Kemudian ataupun kita panggil humbi. Humbi pun panggil juga. Baik, kita tengok depan tu ada. Kata musannif. Bermula permulaan dan humbi. Humbi dia juga. Atau asas. Asas pun ni tapi asas bahasa Arab. Asalnya muassis, asasun. Tengok kita kata pengasas. Pengasas tu bahasa Arab sebenarnya. Kalau bahasa Arab betul dia panggil muassis. Pengasas lah. Orang yang membuka permulaan, pengasas. Kalau bahasa Arab panggil muassis, isim fa'il. Kita masa Nabi kita panggil pengasas. Sebenarnya dia ambil pengasas. Peng tu orang yang mula-mula buka sekolah. Kita kata. Baik. Kita kata orang yang mula-mula buka satu benda. Pengasas kita kata. Dia ni pengasas ni. Dia ni pengasas ni. Baik. Bermula permulaan dan humbi ataupun asas bagi segala perkara yang dituntut. Atas tiap-tiap mukallaf. Apa dia? Permulaan ataupun asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf. Dituntut tu sebagai. Ini akan sebagai tuntutan yang putus. Tuntutan ni nak tak nak dia kena buat. Kena tahu juga permulaan ni. Nama dia apa? Yang dinamakan dia segala perkara tu dengan fardu ain. Nama dia fardu ain. Bila sebut fardu ain, fardu di atas tiap-tiap individu. Fardu, wajib. Kalau ain tu seseorang. Kita panggil individu. Maksudnya wajib, yang ni mesti di atas tiap-tiap seseorang. Wajib di atas tiap-tiap seseorang, tiap-tiap orang. Itu fardu ain. Apa dia segala perkara yang wajib? Apa dia permulaan bagi segala yang wajib tu? Ni. Khabar. Ialah mengenal ia mukallaf akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ni yang wajib. Mengenal Allah Ta'ala
akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Rasul. Mengenal Allah Ta'ala tu mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulnya. Itu wajib kita kena tahu. Wajib kita kena tahu. Habis. Apa maksud mengenal? Nah, kita kata kenal. Aku kenal orang ni. Tapi ini lain. Ini kalau bab i'tiqad, apa yang dimaksudkan kata mengenal Allah? Tengok. Dan dikehendaki dengan mengenal itu. Apa maksud mengenal tu? Kalau orang tanya esok kita. Kata dia, mengetahui serta mengaku putus. Mengetahui serta mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf. Kita kena pegang dalam hati kita. Kena mengaku putus. Maksud mengaku putus ni sebagai tuntutan yang tetap. Mengaku putus ni maksudnya pegangan yang tetap. Maksudnya tak lari dah. Itu maksud dia. Yang ini mengetahui serta mengaku putus di dalam hati. Mengaku apa? Mengaku oleh tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kena tahu. Apa segala perkara yang wajib bagi Allah? Wajib kita, orang mukallaf kena tahu. Kita kata Allah Ta'ala tu wajib kita ketahui dengan 20 sifat. Kita maklum 20 sifat yang wajib tu dipanggil secara tafsili, secara huraian yang lebih detail. Kita maklum kata sifat Allah Ta'ala tu ada 20 sifat. Itu yang wajib kita ketahui secara tafsili, secara detail. Adapun kita mengetahui sifat Allah Ta'ala itu secara keseluruhannya, itu dia panggil wajib kita mengetahui secara ijmali, secara umum. Kita kata sifat Allah Ta'ala itu berapa banyak? Wallahu alam. Sifat Allah Ta'ala itu sangat banyak. Habis itu wajib tahu tak? Wajib tahu tapi secara umum. Adapun wajib kita mengetahui 20 sifat itu, itu dipanggil secara detail. Itu wajib kita ketahui secara detail. Tu dia. Habis itu. Dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala. Satu dah. Kemudian tentu tidak bagi segala perkara yang mustahil. Yang ni sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Tu perkara tu dengan mana sifat-sifat. Tulis situ. Dan tentu tidak segala perkara, ini segala sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Tak berlaku. Tentu tidak. Kita kata apa? Kita kata lemah itu ada pada Allah Ta'ala. Itu tak berlaku. Kita kata Allah Ta'ala tu jahil. Itu tidak berlaku. Itu tentu tidak berlaku pada Allah Ta'ala. Kita kata Allah Ta'ala tu tuli. Itu perkara yang mustahil. Apa maksud mustahil? Yang ini perkara tu tidak berlaku pada Allah Ta'ala. Tentu tidak segala perkara itu di atas Allah Ta'ala. Ini dipanggil perkara yang mustahil. Dipanggil perkara yang mustahil. Tu dia. Baik. Dan segala yang harus bagi Allah Ta'ala. Harus itu ada dua kan? Potong satu. Bukan begini Dan segala yang harus bagi Allah Ta'ala. Bukan gitu. Nak satunya. Dan segala yang harus bagi Allah Ta'ala. Siapa ada dua harus tu, tolong potong satu. Tolong potong satu. Ada dua kan? Kitab Rumi saya tak pasti. Kitab Jawi ada dua. Kitab Jawi ada dua. Jadi potong satu. Dia nak begini. Dan segala yang harus bagi Allah Ta'ala
serta dalil-dalilnya, dalil bagi perkara, serta dalil-dalilnya, dalil bagi Allah Ta'ala. Rumi satu je. Kalau Jawi ni ada dua. Jadi kita kena tahu juga segala, kena tahu juga segala yang harus bagi Allah Ta'ala. Apa maksud segala yang harus bagi Allah Ta'ala? Maksud segala yang harus bagi Allah Ta'ala, yakni perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Kita rumi satu harus saja, ya betul. Kita Jawi jadi dua, potong satu lah. Jadi harus bagi Allah Ta'ala ini segala sifat yang harus bagi Allah Ta'ala hanya satu saja. Apa dia? Iaitu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, iaitu menjadikan makhluk dan meniadakan makhluk. Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala akan datang dia bahas, iaitu menjadi dan meniadakan makhluk. Pun kena tahu juga. Habis itu, demikian juga mengetahui serta mengaku putus di dalam hati. Demikian juga. Apa maksud demikian juga? Yang ini seperti mengetahui serta mengaku putus dalam hati itu juga. Demikian itu juga. Yang ini demikian itu juga seperti mengetahui serta mengaku putus dalam hati itu. Itu pun juga tu mengetahui serta mengaku putus dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul pun kena tahu juga. Sifat apa? Kita kata sifat yang wajib bagi Rasul itu amanah. Kita kan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu wajib kita mengetahui. Wajib kita mengetahuinya. Baik. Dan serta dalil-dalilnya. Dalil-dalil bagi segala yang wajib tu. Pun kita kena tahu dalil ni ada dua. Apa dia dalil dua? Yang pertama kita panggil dalil akli. Yang kedua kita panggil dalil naqli. Dalil akli, dalil yang kita nisbahkan kepada akal. Dalil naqli, dalil yang diambil, yang dinukil daripada Al-Quran ataupun hadis. Baik. Ni dalam kitab ni, yang permulaan kelima ni dia nak cerita. Apa yang kita nak belajar usuluddin ni, dalam apa? Apa perbahasan yang kita nak belajar dalam ilmu usuluddin. Sebab tu dia cerita dalam ni. Dia nak cerita, kita kena wajib, kena tahu sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Rasul, perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang mustahil bagi Allah, perkara yang harus bagi Allah. Begitu juga, perkara yang wajib bagi Rasul, perkara yang mustahil bagi Rasul, perkara yang harus bagi Rasul. Itu semua kita nak belajar. Itu semua duduk di bawah di bawah perbahasan ilmu usuluddin. Ini penting. Baik. Serta dalil-dalilnya. Tentu tidak segala yang mustahil atas Rasul. Tentu tidak. Kita kata perkara yang mustahil di atas Rasul. Kita kata dia berdusta. Itu tentu tidak. Dan segala yang harus bagi Rasul. Serta dalil-dalilnya. Dia panggil, harus bagi Rasul ni dia panggil segala a'radul basyariyah. Yang ini sifat-sifat yang berperangai seperti manusia. Sifat-sifat itu yang bersifat dengan perangai manusia. Itu panggil a'radul basyariyah. Tapi yang tak mengurangkan martabatnya. Dia berperangai seperti manusia. Habis orang tanya, Ustaz, kalau Rasul ni berperangai macam siapa? Macam dia manusia. Jadi, dia tu perangai macam manusia lah. Cumanya dia tidak jatuh sampai mengurangkan martabat Rasulnya. Contoh dia buat satu perkara tu,
sehingga kan mengurangkan martabat Rasulnya. Itu perkara yang mustahil. Itu perkara yang mustahil. Itu dia. Habis. Dan segala yang harus bagi Rasul serta dalil-dalilnya. Baik. Kata dia, bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu, mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Bukan maksud kenal Allah Ta'ala tu kenal hakikat zat Allah Ta'ala. Kerana yang baru tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Siapa yang baru? Makhluk. Kerana yang baru, yakni makhluk itu tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Kita tidak mengetahui hakikat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala yang sebenar. La ya'rifullah illallah. Tidak mengetahui melainkan Allah Ta'ala saja. Itu dia. Hakikat zat kita tak boleh kenal. Sebab tu kata kata Imam Abu Hanifah, wal bahsu fi zatillahi ta'ala isyrakun. Bermula kita membahaskan zat Allah Ta'ala itu jadi syirik. Na'udzubillah min zalik. Jadi syirik. Bukan syirik kecil, bukan syirik khafi, syirik jali. Bermula kita membahaskan zat Allah Ta'ala. Orang tanya, zat Allah Ta'ala lagu mana rupa dia? Orang tanya kita kata, kita tidak mampu. Kita kata apa? Makhluk itu, yang baru itu tidak mampu untuk mengenal hakikat zat qadim Allah Ta'ala. Itu jawapan kita. Tak perlu kita bahas. Wal bahsu fi zatillahi ta'ala isyrakun. Suatu kata Nabi, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliqi fa innahu la tuhitu bihi al fikratu. Kata Nabi, tafakkaru fil khalqi, hendak berfikirlah oleh kamu, merenunglah oleh kamu akan makhluk. Pada makhluk. Tafakkaru fil khalqi. Tapi kata Nabi, wala tatafakkaru fil khalqi. Dan jangan kamu berfikir, la nahi, dia panggil la nahi. Dengan mana tidak. Jangan. La maksudnya fil amar. Jangan kamu berfikir pada zat Allah Ta'ala. Sebab apa? Fa innahu la tuhitu bihi al-fikrah. Kerana sesungguhnya kamu itu tidak meliputilah akan pemikiran kamu. Tidak meliputi, la tuhitu bihi al-fikrah. Pemikiran kita tak sampai untuk kita berfikir akan hakikat zat Allah Ta'ala. Tak sampai. Sebab tu kita kena ingat, perbahasan tauhid bukan nak mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Kita nak mengetahui sahaja zat Allah Ta'ala. Kita nak membezakan zat Allah Ta'ala itu yang qadim, zat kita baru. Adapun diri hakikat zat itu kita tak boleh nak bahas. Diri hakikat zat kita tak boleh bahas. Adapun kita bahas mengenal zat dan sifat-sifat Allah. Kita hanya mengetahui takluk kerja sifat-sifat Allah Ta'ala. Bukan nak mengetahui hakikat sifat. Tu dia. Itu i'tiqad kita. Baik, dia gini. Jadi, mengenal hakikat zat Allah Ta'ala bukan mengenal dia. Sebab tu, mengenal hakikat zat Allah Ta'ala itu, kata ulama, kita tidak mungkin untuk mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana yang baru itu, dia kata, tidak mengetahui akan hakikat yang qadim. Zat Allah Ta'ala tu yang qadim. Sejak azali lagi. Zat kita ni baru. Jadi berpandukan dalam hadis, tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliqi fa innahu la tuhitu bihi al fikrah. Hendak berfikirlah oleh kamu akan makhluk. Tengok makhluk ni. Tengok kerjaan Allah Ta'ala. Tengok kita pergi waktu pagi ni. Tengok Allah Akbar.
Ini cuaca mendung. Contoh pagi ni. Tengok tengok Allah pokok kayu. Kita tengok burung-burung. Burung-burung dan berkicauan. Itu semua kerja Allah Ta'ala tu. Itu semua makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Nabi suruh kita berfikir. Tapi Nabi kata, wala tatafakkaru fil khaliqi. Jangan kamu berfikir pada permasalahan zat Allah Ta'ala. Sebab apa? Fa'inau fatu fata'liliyah. Fa dengan ilat. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak sesungguhnya tidak meliputilah dengannya dengan mengetahui akan hakikat Allah Ta'ala itu oleh di dalam fikiran kita. Kita nak mengetahui zat Allah Ta'ala itu melalui fikiran kita tak sampai, tak meliputi. Akal kita tidak meliputi untuk mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Tak sampai kita panggil. Meliputi ini tak sampai. Itu dia Habis. Habis itu. Tengok. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah. Apa maksud kata mengenal Allah Ta'ala? Macam mana keadaan kita nak mengenal Allah Ta'ala? Ni dia. Tengok. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan dan humbi itulah dinamakan ilmu ini. Nama apa? Dinamakan ilmu ini nama apa? Akan ilmu usuluddin. Akal tak boleh berfikir, akal kita tidak meliputi. Akal kita tak boleh meliputi untuk mengetahui zat hakikat yang qadim. Zat ni kita panggil diri. Bahasa kita ada istilah. Dia zat ni istilah. Mana hakikat diri Allah Ta'ala lah. Zat tu bahasa Arab. Dia zat ni umum. Zat kita baharu. Zat Allah Ta'ala tu qadim. Zat kita ni kena jadi. Apa zat? Diri kita. Bahasa kita panggil diri. Adapun zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala tu yang qadim. Jangan faham kata bila sebut diri tu, diri tu ada tubuh. Tak, bukan gitu. Jangan faham gitu. Kita faham kata istilah zat tu kita faham dah. Tu kena pada Allah Ta'ala. Kena pada diri Allah Ta'ala. Zat kita ni kena pada tubuh kita yang berjisim. Lagi pula tubuh zat kita ni baharu. Zat Allah Ta'ala tu qadim. Itu dia. Ni akan datang nak bahas bab wujud ni. Nak bahas bab wujud payah ni. Minggu depan nak bahas bab wujud dah ni. Payah bab wujud ni payah nanti. Ni nampak relax sekarang ni, relax lagi kita ni. Ukur akal pun tak apalah. Dia masuk sifat 20 dia. Tu dia. Kita main sungguh. InsyaAllah saya main tu sungguh tu maksudnya saya halusi. Baik. Dia kita nampak pekah saja halusi. Tak juga pekah. Pekah pun kita kena tahu tak secara detail. Tauhid pun sifat 20 kena tahu secara detail juga. Faham Alhamdulillah. Baik. Jadi nama dia keadaan kita mengenal Allah Ta'ala tu ialah permulaan. Jadi kita mengenal Allah Ta'ala dia panggil permulaan dan umbi. Iaitu asal. Itulah dinamakan ilmu ini. Nama apa? Ilmu usuluddin. Dia panggil ilmu asal bagi agama. Sebab apa? Sebab kita nak mengenal Allah Ta'ala tu pada permulaan. Bila sebut pada permulaan, dikatakan ilmu tu ilmu usuluddin. Satu. Nama dia banyak. Dan juga dengan ilmu tauhid. Nama dia panggil ilmu tauhid juga. Sebab tu kaedah ulama' disebut. Kathratul lismi tadullu ala syarafil musamma. Tu kaedah. Kathratul lismi tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjuk di atas kemuliaan bagi sesuatu perkara. Tu kaedah. Kaedah ulama sebut kasratul ismi
banyaknya nama itu menunjuk di atas syarafil musamma, menunjuk di atas kemuliaan bagi diri sesuatu benda. Contoh kita kata tauhid. Ilmu tauhid ni nama dia banyak. Ilmu kalam pun panggil, ilmu usuluddin pun panggil. Sebab apa nama dia banyak sangat tu? Sama ke? Sama je. Sebab apa nama banyak? Sebab nak menunjuk kata ilmu tauhid tu mulia. Sebab nak tunjuk kata ilmu tauhid tu, diri ilmu tauhid tu mulia. Sebab tu nama dia banyak. Iktibar kata dia ilmu usuluddin. Iktibar kata ilmu zat. Iktibar kata ilmu zat, ilmu sifat. Diri Allah yang qadir, yang betul Kak Siti, betul. Iktibar kita kata ilmu tauhid itu ilmu kalam. Benda tu sama ke? Semuanya sama. Habis tu kenapa nama banyak sangat? Sebab kaedah ulama kasratul ismi tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjuk di atas kemuliaan pada sesuatu perkara itu. Begini, tengok. Contoh nama kita. Kita kata, nama siapa? Nama saya Muhammad. Orang kampung panggil Mat. Kalau orang bandar panggil Mo. Mo. Contohlah, Muhammad panggil Mo. Nama banyak sangat tu sebab apa tu? Kalau panggil kat tempat lain panggil Pak Da. Banyak nama dia. Itu menunjuk kata dia tu masyhur. Dia tu orang yang mulia. Sebab nama dia banyak. Tu dia. Tengok. Habis itu. Itu panggil kasratul ismi tadullu ala syarafil musamma. Jadi tengok. Jadi keadaan kita mengenal Allah Ta'ala tu, nama dia ilmu usuluddin. Satu. Dan juga ilmu tauhid. Panggil ilmu tauhid juga. Sebab apa? Kerana yang mengetahui dan mengertikan ilmu ini. Kerana yang mengetahui, tulis. Kerana orang yang mengetahui. Kerana orang yang mengetahui dan mengertikan ilmu ini. Dipanggil apa? Mentauhid. Ia orang itu akan Allah Ta'ala. Dia panggil orang ni orang mentauhid. Apa tauhid? Mengesakan Allah. Kasratul ismi tadullu ala syarfi musamma. Wallah, alhamdulillah. Pandai tulis bahasa Arab. Tepat sekali dia punya. Kasratul ismi tadullu ala syarafil musamma. Bagus. Mumtaz. Ni orang pandai tulis bahasa Arab. Maksudnya dia pandai tulis Jawi lah. Banyak nama menunjuk di atas kemuliaan diri itu sendiri. Nama tu menunjuk di atas kemuliaan diri orang. Contoh nama, orang panggil apa? Nama saya panggil orang panggil Zafran. Dulu dah cerita ni cerita nama saya, tak cerita nama orang pun. Tadi nama kita orang panggil Zaf pun ada juga, Ran pun ada juga. Contoh, bukan kita kata hebat, tak. Contoh. Gonjeng pun dia panggil juga. Tu nama-nama tu macam-macam. Tapi nak kata nama tu, nak cerita kata famous lah, macam tu lah. Ibarat dia. Alhamdulillah. Baik. Sebab apa yang dikatakan ilmu tauhid? Kerana orang yang mengertikan ilmu ini, orang yang mengetahui ilmu tauhid ni dipanggilkan orang yang mentauhidkan. Apa mentauhid? Orang yang mengesakan Allah Ta'ala. Tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Di atas wazan fa'ala yufa'ilu taf'il. Bak taf'il. Mana mengesakan. Maksud diri kita mengesakan Allah Ta'ala. Dia tauhid tu dipanggil masdar. Sebab tu kita belajar wahid, isnain, wahid, ahad, auhad. Tu semua sama. Tapi apa beza? Ni nak main, kita nak bahas. Saya jumpa dalam kitab. Dalam kitab Arab. Jadi kenapa disebut dalam ayat Quran Qul huwallahu ahad? Kenapa tak sebut Qul huwallahu ahad? Wahid ke? Qul huwallahu wahid. Kenapa tak sebut wahid?
Kenapa tak sebut qul huwallahu ahad? Benda sama je. Ahad, wahid, ahad. Tapi kenapa dalam surah Al-Ikhlas disebut ahad, tak sebut wahid? Kita dok kira wahid, isnan. Kenapa tak sebut ahad, isnan? Kenapa tak sebut ahad? Ini hari ahad. Dalam bahasa Arab tu. Disebut dalam kitab Hasyiah Matari di atas matan Sittin Masalah. Di atas syarah bagi matan Sittin Masalah. Karangan Imam Romli. Hasyiah Matari. Ini Hasyiah Abdul Karim Al-Matari Ad-Dumyati. Dalam kitab dia sebut ahad wa wahid itu berlainan. Dia kata apa? Al-ahadu huwa la tufidu at-ta'adduda fihi. Dia kata gitu. Dia kata ahad itu tidak memberi faedah lah ia akan berbilang padanya pada ahad. Bila sebut lafaz ahad, dia tidak memberi faedah akan berbilang. Bila sebut satu ahad Allah Ta'ala tak berbilang. Itu maksud dia. Allahu ahad. Apa maksud Allah ahad? Kita kata Allah, ustaz nak sebut Allah wahid ke Allah ahad Ustaz? Kalau sebut wahid, disebut dalam kitab tu dia kata apa? Al-wahidu huwa tufidu ta'adduda fihi. Memberi faedah lah ia akan berbilang. Sebab tu kita wahid, isnai, salasa, arba'ah, khamsah, sittah. Tengok. Itu ada berbilang. Kalau sebut wahid, kalau ahad, la tufidu ta'adduda fihi. Tidak memberi faedah lah tidak memberi faedah akan berbilang. Sebab tu kata Allahu ahad. Jangan cakap Allah wahid, jangan. Kalau sebut Allah wahid itu ada berbilang. Jangan tengok kamus kan. Kalau tengok kamus ahad wahid semua sama satu dia semua. Satu. Tapi ada beza. Dia bahasa Arab ni dia cukup unik. Dia cukup unik. Tu dia. Habis itu. Jadi ahad tu dia ambil tauhid lah. Wahid, tauhid. Wahada. Sebab tu kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita tak sebut kita mengahadkan Allah. Mentauhid. Mentauhid dengan mana? Mengesakan Allah Ta'ala. Habis. Faham lagi Itu perbahasan. Kalau orang tanya kenapa tak sebut Al-Quran Qul wallahu wahad. Wahid. Kan kita dah belajar bahasa Arab kecil-kecil. Wahid, isnan, salah. Kenapa tak sebut ahad? Sebab ahad itu tidak memberi faedah akan berbilang. Bila sebut satu tak berbilang. Tapi sebut wahid, satu tu berbilang. 1, 2, 3, 4, 5. Tengok. Tu kaedah dalam usul. Nak belajar tauhid tu begitu. Baik. Kemudian. Dan juga dinamakan ilmu kalam. Nama ilmu kalam juga dia. Jadi ilmu tauhid ni panggil ilmu kalam juga. Sebab dia ilmu yang paling mulia. Sebab tu ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ni asyraful ulum at-tauhid. Ya betul Kak Siti. Ahad tidak berbilang, wahid berbilang. Ya betul. Tu alhamdulillah. Dah faham tu alhamdulillah. Itu ilmu kita jadi jadi perbahasan ilmu kitab ni dia bukan tengok kamus kamus tak memadai Arab. Kita belajar bahasa Arab bukan tengok pada semata-mata kamus. Tengok pada perbahasan ulama. Lepas tu kalau orang tanya esok, kita buat teka-teki. Esok kita pergi kerja ayah Isnin ni. Qul wallahu ahad. Ada beza ahad dengan wahid ni. Dapat ilmu kita cerita kat orang dapat tahu. Rupanya ahad tu tidak berbilang. Wahid tu berbilang. Sebab tu wahid isnan budak-budak duk kira. Wahid isnan salasa arba'ah. Nampak tak? Sampai dekat ahad dia tak boleh sebut ahad isnin tak boleh. Sebab sebut ahad la ta'adduda la tufidu ta'adduda. Kena faham macam tu. Baik. Kemudian nama dia ilmu kalam. Sebab apa panggil ilmu kalam?
Sebab apa ilmu tauhid ni digelarkan nama dia panggil ilmu kalam, sebab apa? Ni. Kerana bicaraan kalamullah Ta'ala itu sangat payah. Sangat payah. Ilmu kalam ni payah nak bahas. Sehingga-hingga bila macam mana yang dikatakan payah tu? Sehingga-hingga berlaku fitnah-fitnah kepada ulama yang dahulu-dahulu. Berlaku fitnah ulama dahulu. Berlaku fitnah. Antaranya apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ni ada diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi diceritakan kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ialah anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, dia dipanggil dia tu pengasas bagi mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni dalam dunia kita ni dia tak ramai. Segelintir saja, bukan semua negara yang mengamalkan mazhab Hanbali dak. Sedikit dia belah-belah tu, dia belah kat tu. Dekat Tunis, dekat ada sebilangan tu lah. Ya, betul. Jadi ilmu kalam ni sebab apa dia panggil kata ilmu kalam? Sebab kerana perbahasan ilmu kalam tu payah. Akan datang kita nak bahas. Sehingga bergaduh-gaduh. Bukan zaman dulu, lah ni pun ada gaduh juga. Zaman kita pun ada jugalah ni. Duk bergaduh sama-sama. Orang alim sama orang alim ada bergaduh. Ni kata tak kena, ni kalam ni bagi 4. Kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi. Ada setengah kata, tak pakai kalam ni. Sama je. Tengok, bergaduh-gaduh. Dia perbahasan sifat kalam ni memang tak habis. Duk gaduh orang kita. Sebab tu yang kita kata Tok Guru, kalau Tok Guru Saleh kata kita berlapan nada. Kita Tok Guru duk ajar tu, kita ambil atu lah. Benda hak dah siap dah. Benda dah teroka dah, elok teroka, benda dah siap teroka dah dekat hutan tu, kita ikut jalan tu elok dah. Ni dia pergi tempat tak pernah teroka, nak pandai-pandai teroka sendiri. Kalau nak teroka pandai tak apa. Apa dia? Nak teroka sendiri apa? Pajak ada, mesin ada apa? Gergaji apa, nak teroka sendiri tak apa. Ni tengok jalan ni, hutan ni kosong ni, aku nak pergi jalan ni sini Nampak tak ada orang ni, buat pelik sikit. Buat pelik pada orang sikit masuk dalam hutan ni. Benda tak pernah teroka, dia pergi teroka hutan tu. Nak teroka boleh. Bagilah orang buat teroka tu, biarlah dia ada banyak alat sikit. Ni barang tak ada, dalam kocek satu habuk pun tak ada, nak teroka dekat hutan tu main terus pergi. Tak boleh. Ibarat je begitu dengan ilmu. Ilmu ni ulama tu dah buat siap teroka, siap dah situ, kita ikut jalan tu je. Ni hal benda tak nak teroka, nak buat pelik-pelik pada orang. Jangan. Kita jangan begitu, jangan. Kita ikut ulama buat siap dah. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dalam matan Jarh Tauhid. Wa kullu man dan tiap-tiap mereka itu mengikut akan orang yang salaf. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Tiap-tiap mereka yang mengikut salaf itu ialah baik. Kita salaf ni maksud kita mengikut orang dulu. Itu terlebih baik. Tapi wa kullu ibtida'in, dan tiap-tiap perkara yang baru itu diikuti dengan orang-orang yang baru. Biasanya kalau benda yang tak betul tu biasanya orang baru buat, orang dulu tak buat gitu. Kalau boleh teroka, biarlah teroka, tempat dah ada dah. Ni nak jogging. Tengok dalam hutan ni tak ada orang mat, tak ada orang jogging sini, kita try jogging sekali. Jangan. Dah siap jalan elok tu, kita jogging lah situ. Lain nak jogging sini, aku tak apa, kau bawa pisau, bilah semua siap, kapak semua siap. Lain. Bawa ubat siap dah. Gitu juga ilmu tauhid pun berbalah juga. Jadi zaman dulu, Imam Ahmad bin Hanbal. Ni cerita, saya nak cerita sikit Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal ni cerita dia. Satu hari pada zaman dia tu, raja tak silap. Raja dia panggil Harun bin Rashid. Jadi pada zaman tu
ada terkesan dengan kaum atau terkesan dengan pemikiran kaum Mu'tazilah pada masa tu. Saya tak ingat nama dia tak silap dia nama Ahmad ke tak silap. Orang Mu'tazilah tu. Jadi pemerintah tu maksudnya Harun bin Rashid. Dia ni baik dengan kaum Mu'tazilah. Kemudian pada satu hari dikumpulkan ulama-ulama pada ketika itu. Beliau bertanya pada ulama, dia nak tanya Al-Quran. Al-Quran ni dia kata baru. Tapi dia salah faham. Sedangkan pada zaman tu Al-Quran, masuk Al-Quran itu sifat kalam. Bila sebut sifat kalam tu yang qadim. Dia panggil sifat nafsi tu. Kalamun nafsi. Yang ada pada zat Allah Ta'ala tu. Bukan, sebab itulah pemahaman ulama dulu dia kata, jadi pada zaman tu siapa-siapa yang mengatakan kalam tu siapa-siapa yang mengatakan Quran tu qadim, mereka nak pancung kepala. Nak pancung ke kepala. Sehingga kan berdebat-debat lah di antara ulama-ulama pada masa tu, ramai yang terbunuh masa tu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berdebat juga, tapi masuk dalam penjara. Masuk dalam gok, kata orang tani. Masuk dalam penjara. Kemudian bila masuk dalam penjara tu, nak tunggu hukuman. Imam Syafi'i dengar kata Imam Ahmad bin Hanbal kena tangkap. Masuk dalam penjara. Disebabkan permasalahan ilmu kalam ni. Perbahasan sifat kalam ni. Kemudian bila sampai masa hukuman Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad nak keluar tu, keluar dari penjara tu, nak kena hukuman, tiba-tiba ada satu baju emas. Sebelum datang baju emas tu, tiba-tiba dia nak jalan tu, nak pergi menghadap Raja Harun bin Rashid tu, tiba-tiba kain dia tu terlucut. Nak jatuh dah. Tiba-tiba ada satu kain emas, tiba-tiba sambut. Sambut kain emas. Dia bukan kata tangan, satu tangan. Bukan kain, tangan. Tangan emas. Yang turun dari langit. Jangan faham kata tangan Tuhan. Bukan. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan tiba-tiba tangan emas tu, dia sambut kain yang terlucut tu, diikat balik. Tu dipanggil karamah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian, bila dah menghadap raja tu, raja pun tanya dia. Raja pun tanyalah. Hei Imam Ahmad bin Hanbal. Hei Imam Ahmad, dia kata, aku nak tanya ni. Dia kata, aku nak tanya Quran ni qadim ke baru? Dia tanya soalan tu. Soalan panggil soalan maut dah tu. Kalau dia kata Quran tu qadim, maka dia kena pancung. Payah zaman dulu, etika orang dulu. Kemudian dengan apa? Imam Ahmad ni orang cerdik. Imam Ahmad ni orang cerdik. Kalau tak cerdik, dia tak boleh jadi kepala mazhab. Dia kata apa? Dia tunjuk tangan dia. Dia tunjuk tangan dia. Dia kata Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Ni baru. Imam tadi tu dia dengar, oish, beres dah. Kata baru. Baru. Dia tunjuk tangan. Quran, Injil, Taurat, Zabur. Ni baru. Memang raja tertipu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia panggil Tauriah. Apa Tauriah? Dia nak tunjuk tangan dia tu baru. Allah Ta'ala jadikan Quran dekat dia tunjuk tangan kan dia. Ni baru. Bukan Quran yang, bukan kata Quran qadim dengan mana sifat perkata Allah Ta'ala tu, bukan. Bukan sifat berkata tu. Nampak? Ada yang sifat kata tu, itu kalamun qadim. Jadi Imam Ahmad sebut gitu tu, dia pun terlepas daripada hukuman tu. Kemudian dilepaskanlah. Sebab dia duduk dalam penjara lama. Jadi nak cerita kata, pada masa tu Imam Ahmad bin Hanbal alhamdulillah tak kena bunuh. Sebab dia pandai tauriah. Apa pandai tauriah? Kita panggil orang panggil otak liar lah. Macam kita lah orang tanya, dah makan belum?
Makan dah. Lepas tu orang tu diam dia. Dia pun diam. Padahal dia makan pagi tadi, bukan sekarang. Orang tu tanya dah makan belum? Makan dah. Tapi dia tak jawab lah makan pagi tadi. Nampak tak? Dia tak jawab lagi tu. Makan dah. Padahal makan malam tadi pun boleh tahu. Mana tahu? Nampak tak? Nampak tak? Tu tauriah tu. Kalau orang kita ni panggil, orang kata lawak bodoh lah. Tapi kalau lawak bodoh, tapi dipanggil dalam ilmu badi', dalam ilmu balaghah, dalam tu dipanggil kalam tauriah. Dia tak menzuhirkan ayat. Tadi habis itu. Jadi tu sebab tu panggil ilmu kalam. Kerana apa? Kerana ilmu kalam tu perbahasannya sangat rumit. Nanti akan datang kita nak bahas dalam kitab ni ada. Bahas dalam kitab ni ada insya-Allah. Baik, habis. Sebab tu dia kata, tengok. Sehingga berlaku fitnah-fitnah kepada ulama yang dahulu. Banyak berlaku fitnah ulama dahulu. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Nasib baik dia orang cerdik. Lepas. Sebab tu nanti akan datang kalam tu terbagi pada 4. Ada pun yang kata sebut kalamul Quran. Kita cakap Quran sekarang ni dipanggil kalamul lafzi. Tu baru. Tapi dia nak i'tikad kata zaman sekarang kita nak cerita kat luar. Dalam mengajar tak apa ni. Kita cerita ni. Kalau keluar luar kata Quran ni qadim ke baru Kalau orang tanya kita esok. Jangan cakap baru. Cakap qadim. Kenapa tak boleh Ustaz? Itu bukan tempat mengajar, bukan tempat belajar. Kalau orang tanya kita kat kedai kopi. Ada pun kalau tempat mengajar kita kena cerita betul-betul. Al-Quran yang ada tulisan sekarang tu itu baru. Adapun kalamullah yang qadim tu, yang kita kata Al-Quranul Qadim, itu panggil sifat perkata, dia panggil kalamun nafsi. Ini perbahasan yang rumit sedikit. Akan datang kita bahas. Insya-Allah. Tadi habis. Jadi nama dia ada 3 ilmu dah. Satu ilmu usuluddin, ilmu tauhid dan ilmu kalam. Habis. Dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu. Ni. Wajib apa ni? Apa yang dikatakan dengan wajib tu? Tengok. Ialah dalil yang ijmali. Apa dia dalil ijmali? Tulis situ, dobit situ. Dalil ijmali ini dalil yang dibangsakan kepada umum. Dalil tu umum. Bukannya detail. Dalil tu general, bukan detail. Itu wajib kena tahu. Iaitu yang renti umpunya bagi dirinya. Hanya sekadar kita faham untuk diri kita. Tak apa dah. Untuk diri kita tak apa dah. Tak kena tahu orang lain. Untuk lepaskan fardu ain diri kita. Iaitu panggil dalil ijmali kalau seorang tanya. Tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu pada menolakkan segala syubhat yang didatangkan atasnya. Atau pada menolakkan i'tirad ke atasnya. I'tirad tu apa? I'tirad tu dipanggil bantahan-bantahan. Rantai. Bukan rantai tak kena. Reti. Faham? Kenapa tu ada tulis rantai ke? Rantai. Kitab Rumi tak kena. Reti. Faham? Iaitu yang reti, yang faham umpunyanya bagi dirinya. Untuk kita faham diri kita. Tetapi lemah ia yang seorang daripada menghuraikan. Jadi kita tak nak menghuraikan. Tak boleh kita nak menghuraikan dalil-dalil itu pada menolakkan segala syubhat. Jadi kita ni untuk faham untuk diri kita je. Tak apa dah. Dan juga kita lemah untuk menghuraikan segala-segala syubhat. Apa syubhat? Kekeliruan, kesamaran. Syubhat. Betul dengan ayat mutasyabihat. Ayat yang menjadi kekeliruan. Ayat yang menjadi kesamaran.
Jadi kalau ada orang tanya kita tentang kesamaran, kita tak boleh nak jawab, tapi kita faham untuk kita, tak ada masalah dah, lepas dah. Lepas dah fardu ain kita. Walaupun kita lemah untuk menolakkan syubhat. Tapi kalau kita dapat menolakkan syubhat daripada orang-orang yang nak menguji kita ataupun nak menolak akidah kita, kita dapat menolak, itu dia panggil fardu kifayah, dapat kita pahala fardu kifayah. Kitab Rumi rantai, bukan rantai, reti. Alhamdulillah. Bagi peminat kitab Rumi, tolong betulkan rantai kepada reti. Okey. Alhamdulillah. Tolong betulkan lah. Reti tu dengan mana faham. Okey, baik. Dan kuasa. Habis itu. Lagi pula, menolakkan segala syubhat yang didatangkan atasnya atas seseorang. Atau pada menolakkan i'tirad. I'tirad ni bantahan-bantahan. Bangkangan, boleh juga bangkang. Kita nak menolak i'tirad, bantahan. Ke atasnya, ke atas seorang. Reti sama dengan tahu. Tahu pun lebih kurang lah. Reti ni faham lah, faham. Reti. Orang cakap, mu reti tak ni? Kalau orang kalau tani dululah. Di pondok saya. Reti tak Ustaz? Dia tak cakap faham. Dia cakap reti. Reti tak ni? Reti tak ni? Reti tak? Kita cakap faham lah. Faham. Mu reti ke tak? Kalau orang sana, orang tani. Ingat lu bahasa tani ni, saya nak tergelak kadang-kadang. Kita berkawan sana. Mu reti ke tak ni? Maksudnya, faham ke tak ni? Macam tu lah. Dia nak marah kat orang. Mengerti ke tak? Baik. Jadi kadang suka juga bahasa orang sana. Dia bahasa kampung. Syubhat tu apa Ustaz? Syubhat tu panggil kesamaran ataupun kekeliruan. Baik, sikit lagi nak habis. Stesen dia tak sampai lagi. Adapun dalil tafsili. Dalil tafsil. Dalil tafsili ni dipanggil dalil yang dibangsakan kepada detail. Secara detail. Iaitu dalil yang renti. Renti tu reti lah. Dalil yang kita faham umpunyanya bagi dirinya. Kita faham untuk diri kita. Tu dalil tafsili. Dan kuasa pada menghuraikan segala syubhat. Mampu kita untuk menghuraikan. Orang guna Melaka buat ada guna reti ni Ustaz. Reti orang Melaka guna ke? Alhamdulillah, orang lama lah. I'tirad tu apa? Bantahan. Ada orang bantah kita, i'tirad. Ada orang berhujah dengan kita, i'tirad. Tak setuju dengan kita, panggil bantah. Yang ni nak i'tirad aku ni. Dia ni tak setuju dengan aku ni. Dia ni nak bantah aku ni. I'tirad. I'tirad bahasa Arab. I'tarada ya'taridu i'tirad. Membantah. Nampak? Reti. Baik, tengok. Sikit lagi nak habis dah. Dan dalil tafsir, adapun dalil tafsiri iaitu dalil yang reti. Yang reti empunyanya bagi dirinya. Untuk diri dia faham. Satu. Lagi pula, dan kuasa dan mampu pada menghuraikan segala syubhat. Ya, bantahannya Kak Siti, betul. Pada menghuraikan segala syubhat, segala kesamaran. Dia mampu untuk menghuraikan segala kesamaran. Utara panggil reti, faham. Ya, betul lah. Betul lah. Utara sama juga. Utara Kelantan. Reti, tak reti tak reti betul dah. Tak faham lah. Tak reti orang Kedah panggil. Tak reti tak reti baik. Tengok. Dan kuasa ini mampu pada menghuraikan segala syubhat. Ini segala kesamaran. Kita mampu. Kalau orang kata, orang tanya kita, saya ni tak erti lah. Tak faham. Nanti cakap tak erti. Nampak tak erti cakap. Saya ni tak faham lah Ustaz. Apa tu. Kalau orang tanya kita, apa maksud tak, apa tu orang panggil i'tirad tu. Contoh. Ataupun saya tak faham. Kita kata dalil tafsili. Ada orang kita nampak menghuraikan kesamaran. Saya tak faham lah Ustaz kata yadullahi fawqa aydihim. Orang tanya. Kita menjawab.
Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah, tangan itu dengan makna kekuasaan Allah. Jadi kita dapat menghuraikan kesamaran. Kita dapat menghuraikan kekeliruan pada orang. Orang dapat keliru tu kita dapat huraikan dengan betul. Jadi kita panggil dalil tafsili. Kalau tafsili tu apa Ustaz? Tafsili tu kita panggil dalil secara terperinci. Dalil secara detail. Baik. Sikit kita habis dah ni. Dan kuasa pada menguraikan segala syubhat dan segala iktirad ke atasnya, ke atas seorang tadi. Jadi nama apa ni? Kata dia, maka iaitu hukum. Hukum orang yang mengerti dalil tafsili ni, orang yang mengetahui dalil tafsili, hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Dalam satu mukim tu, apa maksud fardu kifayah? Tengok ni. Wajib pada tiap-tiap masafatul qasri. Apa dia masafatul qasri? Yakni perjalanan yang harus qasar. Baik, saya nak tanya. Perjalanan yang harus qasar berapa kilometer? Dia panggil 2 marhalah. 2 marhalah. 2 marhalah kita letaklah 88 kilometer. Mengikut satu pendapat. 88 km tu dalam satu masa satu kawasan 88 km tu kena ada seorang pandai. Kalau tak ada orang pandai, berdosa kesemuanya. Berdosa penduduk yang ada di sekitar 88 km tu semua berdosa. Kalau tak ada seorang pandai. Itu panggil masa satu kawasan. Yang ini perjalanan yang harus kita buat jamak. Berapa harus? 88 km. Tu dia. Kalau 3 marhalah tu jadi sunat. Letaklah 90. Ya betul. 2 marhalah. Kalau 3 marhalah, itu dapat sunat. Dapat pahala sunat. Contoh, 88 campur 44 berapa? 128, 132. 132 km. Kalau lebih dari tu, sunat kita mengerjakan semayang jamak qasar. Sunat. Dapat pahala sunat. Tapi kalau bawah daripada 132 km, kita panggil harus saja. Nak buat tambang pun tak ada masalah. Habis itu. Jadi dipanggil fardu kifayah. Kata dia, ada seorang yang mengetahui akan dia. Cukup memadai untuk seorang mengetahui dalam 90 km tu cukup. Kalau seorang pun tak tahu dalam 9 km perjalanan tu, tak ada seorang pun tahu, maka berdosa kesemuanya. Sebab fardu kifayah. Fardu kifayah, fardu yang memada bagi seorang. Wajib memadai pada seorang yang melakukan pekerjaan itu. Seorang pun buat tak apa dah, cukup dah. Seorang yang alim pun sudah cukup dah. Dapat menolak iktirad. Tapi, kena ingat, kalau kita tahu tu lebih baik. Dalam satu daerah pula ada seorang ulama. Dia tak kisah daerah tu dia tengok daerah tu lagu mana. Ni nak cerita ni bukan masalah ulama tu lain, masalah qadi. Ni masalah nak cerita kata orang tu dapat menghuraikan segala syubhat. Bukan semua orang boleh buat. Nak menghuraikan segala syubhat-syubhat ni payah. Dia kena dalam sebab tu dia ulama dia buat dalam 90 km lebih kurang. Kena pandai seorang. Pandai sungguh lah. Orang tanya itu mana? Bab dia jawab. Bab. Contoh Baba Ismail Sepanjang. Orang tu hebat sungguh. Tanya apa pun dia boleh jawab. Ilmu laduni dia panggil. Dia dapat ilmu laduni. Dia tak mengaji tanah Arab. Dia tak mengaji pun tanah Arab. Tak belajar pun luar negara. Tapi Allah Ta'ala bagi dia tu, Masya Allah, Tabarakallah. Semua dia ingat. Ilmu apa pun dia ingat. Bukan kata Arab ni tak lah. Allah Ta'ala bagi ilmu laduni pada dia. Saya doa Allah Akbar, mudah-mudahan aku jadi macam Baba Ismail pun tak apa dah. Tu kita doa, saya lah doa sokmo lah. Mudah-mudahan dapat ilmu tu jadi dapat kita menghilang kejahilan kita sendiri. Sebab tu kita duduk mengaji lagi. Habis. Habis itu. Kemudian
Maka jika tidak ada yang mengetahui dalil tafsili itu, berdosa semuanya. Jadi berdosa semua habis. Kalau seorang pun tak tahu dalam lebih kurang lingkungan 90 km tu, habis berdosa semua. Habis itu. Kemudian kata, bermula segala perkara yang wajib bagi Allah, yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baba Ismail sepanjang, SP bukan sepanjang. Nama tempat dia sepanjang. Saya dulu waktu petani tu pergi tempat pondok dia nama tempat Sepanjang panggil. Ilmu apa tadi tu Ustaz? Ilmu apa tu? Dia panggil ilmu laduni. Ilmu laduni ni ilmu yang Allah Ta'ala beri. Anugerah dari Allah Ta'ala. Sebab tu Baba Sepanjang ni dia katakan dia mendapat ilmu laduni. Allah Akbar. Dia ingat semua. Ikut ilmu apa pun dia boleh bahas. Orang tanya dia mengaji bahasa Arab kat mana Ustaz? Dia mengaji pondok tu je. Dia ngaji pondok tu je, tak ngaji luar negara pun. Tak ngaji luar negara, tak pernah ngaji pun. Tak pernah pi pun. Ada sekali dia pergi Yaman 40 hari. Pergi ziarah Habib Omar. Habib Omar terkejut dia cakap Arab. Sebab apa? Sebab dia banyak mengajar kitab Arab sehingga kan dia boleh cakap Arab. Allah Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kita pun tak ada masalah. Nak cakap Arab pun boleh, nak faham bahasa Arab pun tak apa. Melainkan kita tahu istilah-istilah Arab tu. Itu penting itu penting Habis itu je sekali itu saja tuan-tuan, puan-puan yang dimiliki sekalian. Insya-Allah esok kita sambung lagi kitab fiqh kita. Kitab fiqh kita ni dah lepas 2.5 dah sebenarnya. Boleh jadi insya-Allah kalau tidak ada arah melintang, kitab kita ni khatam minggu depan insya-Allah. Saya target gitulah. Minggu ni tak khatam lagi. Ilmu laduni itu ilmu apa Ustaz? Ilmu yang Allah Ta'ala berikan pada seseorang, dipanggil anugerah Allah. Ilmu anugerah. Ilmu ladun. Ladun asal DCC. DCC. Habis itu. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf. Kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku lakukan azza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Masya Allah, tabarakallah. Wassalamualaikum.